Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 191 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 26 Mei yang membawa jumlah keseluruhan kepada 79.8%, manakala 1,061 menerima dos kedua untuk jumlah keseluruhan 44.5%. Menteri Pertahanan kedua memaklumkannya kemarin pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Yang Berhormat Pihin Datuk Lalu Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70.2%. Sidang media juga disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Sebanyak 174 kes baru telah dilaporkan, iaitu 173 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 271 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 147,667 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, dan tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rafi. Sebanyak 222 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 145,916 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,528 kes, iaitu 3 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,525 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Job Center Brunei dan Jabatan Buruh telah meneliti akan keperluan-keperluan bagi sektor-sektor tertentu supaya proses untuk mendapatkan pekerja asing bagi sektor-sektor yang diperlukan dapat dipercepatkan. Pada sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan mulai 1 Mac hingga pertengahan bulan Mei, sebanyak 14,016 orang memohon untuk mendatangkan pekerja asing telah pun dapat diproses yang meliputi jumlah besar sektor pembinaan iaitu 4,161, kemudian borong dan runcit, permakanan dan juga hospitality, kemudian manufacturing. Dan semua agensi kerajaan yang bertanggungjawab akan berusaha membantu syarikat-syarikat bagi memudahkan mereka mendatangkan pekerja-pekerja asing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua pula menekankan antara kriteria bagi pembukaan semula sempadan adalah bergantung kepada kadar vaksinasi kanak-kanak dan pentingnya menjaga keselamatan atau kesihatan penumpang dan petugas di pos kawalan imigresen dan custom. Tanpa dedikasi kumpulan profesional penjagaan kesihatan, usaha dalam membendung pandemik COVID-19 tidak akan membuahkan kejayaan. Mereka yang terlibat dalam usaha tersebut termasuklah para jururawat dan bidan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyertakan penghargaan tersebut semasa persidangan jururawat dan bidan antarabangsa kali pertama secara maya. Lebih 1,500 orang menghadiri persidangan tersebut, termasuk dari negara-negara jiran. Persidangan membincangkan 3 perspektif berlainan, termasuk amalan kejururawatan klinikal, kepimpinan dan pendidikan. Acara juga memaparkan pengorbanan dan kerja keras para jururawat yang memberikan sumbangan terutama sepanjang 2 tahun pandemik. Persidangan yang diadakan bersempena Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa dianjurkan oleh Pusat Perubatan Jerudong Park dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan Kementerian Kesihatan. Antara strategi peningkatan ketakwaan yang boleh membuatkan seseorang itu mempunyai kawalan dalaman diri yang baik
ialah mampu mengawal hati mereka dan menjaga tingkah laku. Hal ini juga memerlukan seseorang untuk meningkatkan solat, mengeluarkan infak dan berinteraksi dengan Al-Quran. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam persidangan Kaunseling Kebangsaan yang diteruskan lagi kemarin. Persidangan anjuran Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan KUPSB dengan kerjasama Persatuan Kaunseling Brunei Darussalam Perkap diadakan secara maya di kolej berkenaan. Persidangan di sebelah pagi antara lain membentangkan ucap tama yang dipertua Persatuan Kaunseling Brunei Darussalam Perkap dengan pembentangan bertajuk Strategi Peningkatan Ketakwaan dalam Mewujudkan Kawalan Dalam Diri. Manakala ucap tama mengenai vaksin ketuhanan mendepani ketidaktentuan menyentuh perbezaan antara kaunseling barat, tazkiyah dan an-nafs yang disampaikan oleh ahli lembaga kaunselor Malaysia. Malaysia dikenal dengan kita akan kaunselor sebanyak nanti dalam. Sementara itu, pada sebelah petang yang berbahagia Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Nur bin Haji Sapar yang dipertua Persatuan Kaunseling Syar'i Malaysia menyentuh mengenai kepentingan komponen spiritual dan keagamaan sebagai intervensi isu kesihatan mental. Jelasnya spiritual dan agama adalah penting dalam menghadapi isu ini kerana ia mengambil kira kepelbagaian budaya yang merangkumi aspek nilai, kepercayaan dan agama. Ini secara khususnya aspek komponen hati, terutama dalam menangani isu kemurungan. Pendidikan agama merupakan satu daripada faktor utama yang mampu membentuk syakhsiah yang cemerlang dalam diri anak. Oleh itu, ibu bapa menitik beratkan didikan agama kepada anak agar mereka tidak terjebak dengan masalah sosial. Sebab itu, Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan KUPSB melalui Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah akan mengadakan Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah kali kedua sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan tahun ini. Sidang yang akan diadakan selama 2 hari itu bermula 8 Jun 2022. Menurut Dr. Haji Syam bin Haji Amin, tenaga pengajar KUPSB selaku timbalan pengerusi persidangan semasa sidang berkenaan, Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan akan bentangkan kertas perdana, manakala kertas utama akan dibentangkan oleh beberapa pembentang dari luar negara. Dr. Haji Syam seterusnya menjelaskan antara tujuan sidang diadakan. Objektif seminar ini diadakan ialah pertama untuk menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang menekankan kepentingan untuk membentuk keluarga yang bahagia lagi sempurna. Yang kedua, untuk memperkasa pendidikan kekeluargaan Islam dalam kalangan umat Islam masa kini. Dan yang ketiga, mengenal pasti isu-isu dan cabaran dalam kehidupan berkeluarga. Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam menerima sumbangan berjumlah RM13,655 daripada Print Plus Sendirian Berhad dan Darussalam Asset Sendirian Berhad. Majlis penyerahan sumbangan diadakan di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Bengkorong. Sumbangan adalah hasil kutipan kempen amal daripada beberapa buah syarikat berkenaan yang diterima oleh Pengiran Datin Hajah Nuraini binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja Pengiran Haji Umumin, pemegang amanah eksekutif Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam yang disampaikan oleh Awang Izzuan Zukri bin Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Adenan, pengurus pelaburan kanan Darussalam Assets Sendirian Berhad. Juga diadakan penyampaian sijil kepada 10 syarikat yang menyumbang derma tersebut. Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan menyambut hari ulang tahun sempena penubuhannya ke-61 pada 31 Mei ini dengan tema Bersama Menjayakan Wawasan Negara, bertepatan dengan tugas dan tanggungjawab ABDB sebagai institusi keselamatan dan keamanan negara yang semakin multifungsional, seperti mana juga yang telah terbukti daripada krisis wabak COVID-19.
ABDB akan terus memberikan tumpuan kepada pendekatan Whole of Government serta Whole of Nation agar dapat sama-sama menyumbang dan memastikan kestabilan, keamanan dan kesejahteraan negara akan berkekalan dinikmati dan disyukuri. Khutbah Jumaat yang bertajuk Bersama Menjayakan Wawasan Negara mengongsikan bahawa ABDB akan terus mempersiapkan diri dari semua aspek pertahanan, lebih-lebih lagi dalam pertingkatkan hubungan diplomasi pertahanan walaupun berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan seluruh aspek kehidupan dan memaksa kita ni mengadaptasi norma baharu agar ia sentiasa relevan seiring dengan wawasan negara. Angkatan bersenjata di Raja Brunei mempunyai tugas yang sangat murni dan amat mencabar, sama ada Angkatan Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara. Mereka memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keselamatan dan sempadan negara daripada pencerobohan dan daripada sebarang anasir yang mengganggu gugat keamanan dan kedaulatan negara. Sesungguhnya tugas tentera menjaga dan mempertahankan negara itu adalah amat mulia dan ia bukanlah satu tugas yang mudah. Ia merupakan satu tugas yang banyak menanggung risiko dan berat tanggungjawabnya. Oleh yang demikian, setiap anggota tentera yang menggalas dan menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan penuh dedikasi, sangatlah kita sanjung tinggi dan hargai, serta wajarlah kita berterima kasih kepada mereka. Apa yang lebih penting juga, tugas yang mereka pikul ini amat besar ganjarannya. Apatah lagi jika disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Persidangan wakaf antarabangsa akan diadakan pada 1 Jun 2022. Sehubungan itu, orang ramai yang ingin menyertai persidangan tersebut boleh mengikutinya secara langsung secara penstreaman melalui pautan yang diberikan. Persidangan yang akan diadakan itu adalah bersempena dengan persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022 anjuran Kementerian Halih Walgama dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SP. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE kini menawarkan beberapa program di beberapa buah kampus IBTE bagi kemasukan Julai 2022 bagi pusingan kedua. Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang yang disertakan. Tarikh tutup memohon program-program berkenaan adalah pada 6 Jun 2022 pukul 4.30 petang. Bagi sebarang pertanyaan, orang ramai bolehlah menghantar email ke alamat tvikas@ibte.edu.bn.